Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar bab 5 bertajuk genetik ya. Jadi subtopik 5.1 dia berkaitan dengan pembahagian sel. Okey, jadi untuk makluman kamu, kita setiap organisma hidup ya, kita terbina daripada sel-sel. Kenapa awak kena tahu berkaitan dengan sel? Sebab dia ada berkaitan dengan yang awak akan belajar seterusnya, berkaitan dengan pembahagian sel. Sebab tu awak kena tahu apa yang ada dalam sel. Jadi kalau awak perhatikan berdasarkan rajah ni, okey, itu adalah struktur yang ada pada setiap sel. Jadi dalam sel dia ada nukleus. Jadi yang bulat yang warna coklat itu adalah merupakan nukleus. Okey, apa yang ada dalam nukleus? Skor. Okey, jadi kat sini kalau awak lihat dalam nukleus dia ada kromosom. Jadi yang ini adalah merupakan gambaran struktur kromosom. Jadi kalau awak nampak kromosom dia terdiri pada kromatik. Jadi kromatik ini akan dihubungkan ataupun dia bergabung pada bahagian tengah yang kita panggil sentroma. Jadi yang gambar rajah yang ini awak nampak itu adalah bentuk berbenang halus. Maknanya struktur sebenar kromosom dia adalah berbentuk berbenang halus. Okey. Jadi dalam kromosom dia akan mengandungi DNA. Jadi yang bawah ni kalau awak lihat, jadi yang bentuk berbenang halus tu itu adalah merupakan DNA sebenarnya. Jadi DNA ni dia berbentuk helix ganda 2. Jadi yang gambar ni adalah menunjukkan struktur DNA. Okey, jadi berdasarkan penerangan saya tadi, gambar ni dia ada dalam buku teks. Jadi awak boleh rujuk dalam buku teks ya. So nukleus. Jadi kat situ dia menyatakan nukleus mengandungi kromosom. Maknanya dalam nukleus ada kromosom. Okey, yang berikutnya saya nak terangkan tentang kromosom. Jadi kromosom ialah struktur berbenang halus. Berbenang halus yang macam awak lihat berdasarkan gambar yang saya tunjukkan sebelum ni. Jadi berbenang halus yang terdiri pada asid nukleik ya, dan protein. Dia punya strukturnya panjang dan berlengkar. Berlengkar yang terletak dalam nukleus. Jadi setiap kromosom dia mengandungi satu molekul panjang DNA. Yang saya sebut tadi yang berbentuk helix ganda 2 itu adalah struktur DNA. Okey, seterusnya saya nak terangkan tentang DNA lah. Okey, maklumat ni semua ada dalam buku teks. Jadi kalau sekiranya gambar tu tak berapa terang, awak boleh tengok dalam buku teks. Jadi awak rujuk kat buku teks. Okey, DNA. Apa pula DNA? DNA adalah merupakan unit-unit asas yang dikenali sebagai nukleotida. Yang mana setiap unit nukleotida terdiri pada 3 komponen, iaitu gula, deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okay. Jadi DNA terdiri pada 2 rantai polinukleotida yang berpintal antiselari antara satu sama lain membentuk struktur yang dikenali sebagai helix ganda 2. Yang tadi saya tunjuk pada gambar yang awal tadi. So itu struktur DNA ataupun dia punya bentuk helix tadi helix ganda 2. Okey, yang berikutnya pula apa itu gen? Jadi gen adalah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Okey, jadi apa ciri-ciri tu? Maksudnya ciri ni adalah merupakan sifat-sifat kita lah. Contohlah, kalau perhatikan apa sifat yang ada pada kita manusia. Dari segi sifat warna rambut. Okey. Kita punya kebolehan menggulung lidah. Manusia ni dari segi kebolehan menggulung lidah ni ada 2 kategori sama ada boleh ataupun tak boleh. Okey. Warna kulit. Jadi macam-macam lagi contoh ciri-ciri manusia. Jadi ciri-ciri ini dikawal ataupun dibawa oleh gen ini. Kalau pada tumbuhan, okey, dia punya saiz buah dia besar atau kecil. Okey. Warna. Okey.
Jadi kalau awak lihat kat situ yang contoh ni dia bagi bentuk kan, bentuk biji kacang pink. Lonjong, bulat dan sebagainya lah. Kalau pada haiwan, dari segi warna, contohnya pada kucing, warna bulu pada kucing, itu adalah merupakan ciri-ciri yang ada pada haiwan yang dibawa oleh gen. Jadi maksudnya kalau awak perhatikan sifat yang ada pada diri kamu tu sebenarnya adalah yang kamu warisi gen daripada mak dan ayah. Okey, kalau lihat dia kata gen tersusun sebagai segmen pada DNA sepanjang kromosom. So terdapat beribu-ribu gen di dalam satu molekul DNA. Jadi maknanya dalam DNA akan ada gen. Jadi kita akan lihat yang seterusnya apa kaitan kalau lihat berdasarkan gambar rajah ni, gambar rajah tu menunjukkan kaitan antara kromosom DNA dan gen. Jadi kalau dia punya penerangan ataupun susunan dia dalam kromosom, dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen. Kromosom ada dalam nukleus. Jadi saya harap awak faham setakat ni, maknanya awak patut jelas dan tahu beza antara kromosom, DNA dengan gen. Yang berikutnya saya nak terangkan tentang kromosom. Jadi sebenarnya kalau kita manusia kita punya badan kita ataupun kita kata sel soma mengandungi 46 kromosom. Jadi kalau awak lihat pasangan kromosom sebab kalau awak lihat kromosom dalam nukleus tu dia punya keadaan dia ataupun dia wujud dalam keadaan berpasangan. Jadi pasangan tu kita panggil sebagai kromosom homolog. Kromosom homolog. Jadi kalau sebenarnya susunan dia tu kita panggil karyotif. Jadi awak lihat berdasarkan so yang ini so ini yang menunjukkan susunan kromosom tadi yang kita panggil sebagai karyotif. Jadi yang gambar rajah ini adalah menunjukkan karyotif lelaki, yang ini karyotif perempuan. Apa beza antara dua ni? Sebenarnya dia membezakan dari segi kromosom seks dia. Jadi kalau awak lihat nombor 1 hingga nombor yang ke-22 ataupun pasangan yang ini yang awak nampak 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 22 tu, itu adalah kita panggil pasangan kromosom. Pasangan kromosom. Tadi saya dah sebut kromosom pada manusia kita ada 46. Jadi kalau perhatikan pada rajah ni dia ada 23 pasangan. 23 pasangan termasuk yang bulatkan warna pink itu. So yang pink itu adalah kromosom seks dan dia adalah merupakan pasangan kromosom yang ke-23. Ke-23. Jadi maknanya kalau awak lihat untuk lelaki pasangan kromosom seks dia ada XY. Kalau pada perempuan pasangan kromosom seks dia adalah XX. Nanti ini awak akan belajar secara detail bila saya ajar kamu tentang penentuan seks jantina. Maknanya untuk tajuk yang selepas ni lah, nanti saya akan terangkan lebih detail lah. Jadi setakat ni hanya awak akan tahu untuk kromosom seks dia ada dua lah, X dan Y. Kalau lelaki dia akan ada XY, untuk perempuan dia punya kromosom seks dia XX. Jadi di bahagian bawah ni kalau lihat, maknanya sekarang ni pembahagian kromosom. Jadi pada badan manusia kita ada dua jenis kromosom. Kromosom autosom dan kromosom seks. Saya ulang kromosom autosom dan kromosom seks. Jadi apa itu autosom? Autosom ni maknanya dia membawa gen yang mengawal sifat-sifat kita seperti warna mata, kebolehan mengulung lidah, jenis rambut, warna kulit, maknanya ciri-ciri fizikal kamu selain daripada jantina. Kalau kromosom seks dia akan membawa gen yang menentukan jantina sama ada seseorang itu lelaki atau perempuan. Boleh faham? Jadi saya harap boleh bezakan antara autosom dan kromosom seks. Maknanya saya ulang autosom dia adalah
kromosom yang membawa gen yang mengawal sifat. Manakala kromosom seks dia adalah kromosom yang membawa gen yang menentukan jantina seseorang tadi, ya. Okey, so ini yang gambar ajar ni menunjukkan pengelasan lah. Pengelasan kromosom. Jadi maknanya kromosom terbagi kepada dua, iaitu kromosom seks dan autosom. Kromosom seks dia terbagi kepada dua, iaitu kromosom seks X dan kromosom seks Y. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan pada kamu. Kira pengenalan lah, sebenarnya apa yang saya ajar ni adalah pengenalan untuk bab 5 lah. Jadi saya harap kamu faham apa yang saya dah terangkan untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.